بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan pada halaman yang kedua daripada surah Al-Jathiyah bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safa sihat ya? Sihat alhamdulillah hari ini. Kuning ni ya. Kuning. Istimewa hari ini sempena hari guru Ustaz. Selamat hari guru Safas. Alhamdulillah, Allah SWT terus merahmati Al-Fadhil Safas. Amin, amin juga untuk Ustaz yang mendidik ya Al-Quran pada tuan-tuan guru-guru yang berada bersama pada hari ini. Betul. Mungkin ada yang cuti Betul, di mana-mana, mengambil, kita nak ambil kesempatan Ustaz ya, mengucapkan selamat Hari Guru. Hari Guru. Betul. Ya, dan tema tahun ni apa Ustaz? Ya. Allah lupa tadi dah baca tadi. Dia ada 4 perkataan ya. Nanti kita tengok balik semula. Sekolah pada guru. Ya. Sebab tadi sebelum ke sini tadi sempat tengok lintas langsung sambutan Hari Guru dekat Bacok Kelantan. Oh, Bacok. Oleh Menteri Kanan kita lah yang Menteri Pendidikan ya. Lupa tadi apa ya, guru tapi ada tunjang. Sekolah tu apa nanti insya-Allah jaga ya. Jadi pada cikgu-cikgu yang ada, sila tinggalkan komen di Facebook. Kita sama-sama ingin mulakan majlis kita hari ini dengan doa kita Ustaz ya. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan daripada halaman 500 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-14 kita melihat perintah untuk bersabar atas gangguan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 14 dan ayat ke-15. Kemudian kita melihat pada ayat 16 hingga ayat 20 pelbagai nikmat agama dan diturunkan syariat kebenaran, yang kita akan cuba memahami apa maksud syariat yang sebenar-benarnya, jangan disalahfahami. Dan kemudian kita teruskan pada ayat 21 hingga 22 perbezaan di antara orang yang berbuat kebaikan dan yang berbuat keburukan pada saat hidup dan matinya. Sama-sama kita mulakan dengan ayat 14 hingga 18 pada hari ini, halaman yang ke-500. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tadi saya sempat belajar dengan guru kita juga, Kak Azrina kita lah, muallimah kita. Selamat Hari Guru. Betul ke tak Kak? Betul kan? Betul. Alhamdulillah. Kan? Insya-Allah. Guru tunjang sekolah sejahtera. Insya-Allah. Ya. Temanya. Saya bawa balik je daripada Kelantan Ustaz ni kan. Memang ada berpapasan dengan tim pasukan guru ataupun kementerian di Hotel Perdana ya. Jadi kita ucapkan sambutan ini meriah, dan lebih daripada itu kita harapkan contoh teladan guru terbaik adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang walaupun payah Ustaz ya, terpaksa berkorban, tetapi mengapa perlu mengajar dengan penuh dedikasi, kerana akhirnya Ustaz ya, akhirnya manfaat itu tersebar ke seluruh alam. Jadi kita mulakan dengan bacaan ayat 14 hingga 18 pada hari ini. Insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mulakan bacaan kita pada pagi ini ataupun tengah hari ini dengan membaca ayat yang ke-15 ayat 14 hingga ayat 18. Kita cuba dulu dengan permulaan ini bacaan Murattal Hijaz insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل للذين
الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 14 hingga 18 untuk sama-sama kita menyambung kepada surah Al-Jathiyah, maksudnya surah berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harapkan bahawa kita ini sanggup berlutut, bersujud di dunia ini, banyakkan berlutut, bersujud, merendah diri, kerana kita tidak mahu apabila sampai di akhirat nanti berlutut di hadapan Allah kerana tidak mengikut kepada panduan ini. Jadi pada ayat yang ke-14 Allah menyatakan, qul, katakanlah kepada orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, ya, katakanlah pada orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya, sebagaimana kita pernah belajar surah hari-hari Allah ini, surah Al-A'raf, ayyamillah, ya, kerana dia akan membalas sesuatu kaum secara berpatutan dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang beriman kena selalu memohonkan keampunan, ya, dan juga tidak istilahnya mengutuk-ngutuk, ya, kena selalu mendoakan kepada orang-orang yang tidak percaya ini untuk terus percaya ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana apabila orang yang beriman ya bercakap begitu, cakap elok-elok Ustaz ya, cakap elok-elok, kesannya apa? Dia menjadi satu amal soleh. Ya, Allah nyatakan pada ayat 15, man amila salihan fali nafsi, ya, kesannya adalah pada dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha, sesungguhnya barang siapa yang berbuat kejahatan, asa itu kejahatan, maka kesannya, ya, kesan buruknya itu adalah kepada dirinya juga. Jadi itu sebabnya mengapa kalau ada orang yang buat tak baik, kita jangan pula kita pula yang kutuk dia Ustaz ya. Kita kutuk dia, kita viralkan. Kerana kalau kita kutuk, kita viralkan, kita marah, dahlah orang tu buat tak baik, kita pula yang sekali tidak baik, dan balasannya fa'alaiha, Allah nyatakan di sini akan kena kepada siapa yang berbuat keburukan. Pasal ila thumma ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamu akan kembali. Semua amalan-amalan kita baca Quran Ustaz ya, pada guru-guru yang mendidik, ada yang kertas, bawa kertas daripada rumah, betul, pakai duit sendiri, semua itu adalah amal soleh, yang manfaatnya adalah untuk diri sendiri. Betul. Pasal ketaatan seseorang, ya, ketaatan seseorang itu manfaatnya bukan untuk orang lain. Tak ada pula saya jadi cikgu yang baik, saya jadi anak yang baik, saya jadi pekerja yang baik, oh nanti orang lain naik pangkat. Kan, kalau saya baik je, saya tak dengki-dengki, nanti susah nak naik pangkat. Sebenarnya kalau katakan naik pangkat lah, kan, kalau ada orang yang salah guna ke apa ke, dia naik pangkat gitu je lah Ustaz ya. Lepas tu Allah cakap waman asaa fa alaiha. Itu sebabnya kita ucapkan tahniah kepada guru-guru yang terus komited, ya, tidak mengenal masa Ustaz ya. Siang malam, terutama masa PKP hari itu, memang nak belajar komputer satu, betul, dia belajar sama level dengan anak murid. Entah anak murid lebih pandai lagi, tapi cikgu-cikgu tetap juga istiqamah. Ada yang stres ya, betul, tetapi kita doakan agar yang susah itu akhirnya bersenang-senang kemudian di akhirat Amin, nanti. Pada ayat yang ke-16 Allah membawakan contoh cikgu yang berada pada sekitar ruang masa 1400 tahun Ustaz ya. Maksudnya ialah kaum Bani Israel, bermula daripada zaman Nabi Musa sehinggalah pada zaman Nabi Isa. Bani Israel itu adalah satu anak murid lah Ustaz ya, kaum yang dididik oleh cikgu-cikgu yang bernama Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampailah kepada Nabi Isa. Nabi-nabi ini sebenarnya diutus adalah untuk mendidik, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai muallim ya, dibangkitkan sebagai muallim, nak ajar adab kepada seluruh manusia. Maka Allah menyatakan tentang sejarah pada ayat 16 ini, walaqad ataina bani Israil, kami telah berikan pada Bani Israel ini al-kitab, al-hukum iaitu kekuasaan, dan juga wan nubuwah dan juga kenabian yang berada pada Nabi Musa dan Harun, wa razaqnahum minat thayyibat, diberikan rezeki yang baik-baik, wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami muliakan mereka di atas seluruh alam. Dan Allah angkat perkara ini kerana ia merujuk kepada mereka yang masih lagi berpegang kepada amalan ataupun kitab hukum dan juga nubuah Ustaz ya. Ini bukan merujuk kepada orang Yahudi Bani Israel yang ada zaman sekarang ya. Kalau mereka sanggup Ustaz ya, Ramadan pergi tembak kepada orang-orang, anak-anak kecil, itu taklah sebagaimana ayat 16 ini. Ayat 16 ini pujian kepada mereka yang beriman, yang mengikut kepada kitab Taurat pada suatu masa dahulu. Pada ayat yang ke-17 kita baca sekali lagi, kerana ayat 17 ini perkara yang perlu sangat kita beri perhatian, terutama bila cikgu-cikgu mengajar ya pada anak murid Ustaz ya. Betul. Anak murid mula-mula tak pandai. Bila dah pandai tu, dapat ilmu, Allah nyatakan apakah penyakit ilmu, kesan bila dapat ilmu. Kita kena jaga-jaga cikgu-cikgu yang ada pada hari ini ketika mendidik. Pastikan cikgu-cikgu ingatkan pada anak murid, kerana inilah peringatan daripada Allah untuk kita. Ayat yang ke-17 kita baca bersama. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Cikgu tengok ni ramai sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang dah bersara, ada yang masih mengajar, ada yang dalam kereta. Semalam Ustaz ya, semalam saya pergi satu majlis, jumpa dengan bekas cikgu di sekolah menengah, dan dia datang dengan isterinya ikut My Quran Time. Dia beritahu pada si suami dia, cikgu saya, cikgu tu pun ikut sekali tengok Quran Time. Dia tak kenal saya lah, tapi bila dia tengok, ni cikgu, kan. Jadi cikgu tengok anak murid dia bercakap ya. Terima kasih pada cikgu Alimuddin ya. Dia Tan Sri Alimuddin sekarang ini, dan juga semua cikgu lah, sekolah rendah, sekolah menengah, mana-mana saja Ustaz ya, yang mengajar kita erti untuk mengenal dunia ini, insya-Allah. Subhanallah Safas. Jadi kita baca sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-17 17. Ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 17. Kami berikan pada mereka keterangan yang jelas tentang urusan agama, iaitu diberikan kepada Bani Israel, iaitu bayyinatim minal amr. Amr itu adalah urusan agama, ya. Allah berikan penerangan, bukti yang jelas. Tetapi apakah yang berlaku? Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyam bainahum, iaitu tidaklah mereka berselisih, bergaduh di kalangan mereka itu sendiri kecuali dah datang ilmu. Ini mesej pentinglah pada cikgu-cikgu, kena ingatkan pada anak murid, bila tak pandai belajar, bila dah pandai kena pastikan jangan sampai bila pandai itu ustaz ya, dia dalam hati itu ada baghya, ya, bura itu dengki. Dengki itu akan terserlah lebih jelas lagi kerana dia pandai merancang, pandai jadi accountant, jadi engineer, jadi apalah orang kaya dan sebagainya. Dia gunakan kepandaian itu untuk makin berdengki antara satu sama lain. Dan ini peringatan juga kepada diri saya sendiri. Betul, ya, kalau kita dah belajar ustaz ya, kita ada ilmu sikit-sikit ini, sebenarnya dia ada datang masanya pada hati itu rasa baghyan bainahum itu, iaitu ikut saya, jangan ikut orang lain. Itu adalah masalah kepada orang-orang yang ada ilmu, kepada ustaz-ustaz, kepada penceramah, kepada tokoh-tokoh. Kita kena ingat bahawa ini adalah masalah yang berlaku pada generasi Bani Israel. Mereka bila dah ada ilmu tersebut, ya, mereka mula dah nak bagikan, kita adalah yang betul, tu sesat, jangan ikut sana. Dia mula melabel kepada orang lain, dan dia suka kalau lebih ramai follower dia. Pasal bila ada follower yang ramai, maka dia rasakan bahawa saya lebih layak untuk diikuti berbanding dengan cikgu sana tu tak layak, dan dia cuba merendah-rendahkan. Padahal sebenarnya bila merendah-rendahkan kebenaran itu adalah lambang kepada kesombongan. Dan sifat ini Allah berikan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang memecah-mecahkan. Contohnya lah kalau dekat masjid ustaz ya. Masjid tu kalau katakan ada AJK yang dia berpuak-puak, ya, berpuak-puak, bergaduh sesama sendiri. Yang ini kata bahawa saya ada ilmu, yang ini kata saya ada pandangan, yang ini saya ada ustaz, saya ada ulama backup saya. Semua itu bukanlah tujuan daripada bayyinatin minal amr. Agama ini adalah untuk menyatukan, perbezaan itu biasa, tetapi jangan sampai kita membeza-bezakan dan akhirnya berdengki di antara satu sama lain. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan tentukan apa yang mereka perselisihkan, dan perselisihan itu sudah tentunya kalau ianya bukan atas dasar, kalau berselisih ikhtilaf, berbeza pendapat, tak ada masalah ustaz. Kita bincang elok-elok, tetapi kadang-kadang berikhtilaf ini kerana dengki, dia sekadar nak cari pasal dia. Dia kalau boleh dia orang tu buat program baik, dia kata baik, tapi adalah benda tak kena. Kalau ikut saya lebih bagus. Dia nak cuba untuk mengangkat diri sendiri. Itu adalah satu penyakit dalam Bani Israel untuk mengingatkan kembali kepada kita, jangan buat begitu. Kalau kita ada NGO, kita ada organisasi, ada sekolah, ada pelbagai aktiviti kebaikan, kita sokong antara satu sama lain, sehingga kan
antara cadangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam tafsir, kalau kita ada tak puas hati dengan orang Ustaz ya, kita doakan orang tu. Kita rasa macam dia ni macam saya tak rasa selesa, doakan orang itu, ya Allah moga dia beri hidayah, diberikan kekayaan, diberikan kelebihan, doa. Kerana itu lambang bahawa saya ini tidak berdengki, kerana itu adalah penyakit yang merosakkan Bani Israel. Kemudian pada ayat yang ke-18 ya, kerana pertelingkahan yang berlaku, kerana nak cari populariti sendiri dan juga dengki antara satu sama lain, Allah kata Allah tukarkan Bani Israel ini dengan thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr, iaitu kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad mengikut syariat peraturan daripada agama itu, daripada minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan ikut pada orang yang ikut hawa nafsu, kerana mereka itu tidak berilmu. Apa ciri orang yang ikut hawa nafsu dalam masyarakat kita? Apakah ciri orang yang ikut syariat sebenar-benarnya? Kita ikuti selepas ini. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini. Perkataan hari ini adalah jaraha, ya, perkataannya bermaksud melukai ataupun berbuat sesuatu yang tidak baik. Kita akan lihat perkataan ini ketika membaca ayat 21, satu perkataan yang amat penting. Kita ingat dahulu jaraha ini berkaitan dengan luka Ustaz ya. Luka ataupun mencederakan. Nanti kita baca ayat 21, kita akan dapat satu kefahaman mengapa kita perlu menjaga amalan kita pada setiap hari. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru yang paling agung, guru yang mengorbankan seluruh kehidupannya membawakan cahaya Al-Quran kepada kita. Maaf ya, saya belum pergi ke US lagi, bahasa tu mungkin slang dia tu tak berapa nak US sangat. Saya minta maaf Ustaz Fas. Yang penting mesej sampai Ustaz. Mesej sampai. Mesej untuk guru-guru. I have to learn more from you Okay. Can you teach me? Boleh Ustaz, insya-Allah. Ya, yang penting Ustaz ni kita nak mengadu-adukan ataupun nak menghargai kepada semua guru-guru yang ada, ya, dan sudah tentunya seperti tadi Ustaz maklumkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai guru, ya, guru yang mendidik, sanggup berkorban Ustaz ya. Kaya bersama dengan isteri, ya, Sayyidatina Khadijah, tetapi akhirnya tinggal Quran sunnah sahaja kan, yang lain tu semuanya dikorbankan. Kerana yang pentingnya adalah umat kita semua mendapat pencerahan, mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah semangat seorang guru sahaja yang mendidik, dan kita terus pada hari ini untuk berguru dengan guru tajwid kita. Silakan Ustaz. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak ambil kesempatan pada hari ini ya, sepanjang My Quran Time berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Banyak sebenarnya kekurangan saya. Saya mohon ampun, maaf salah silap kekurangan. Tambah pula ini adalah Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sedikit pun daripada saya, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan moga-moga dapat terus berkongsi sedikit sebanyak dengan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Ada saya seorang tadi Ustaz Faz, Ahmad Hashim nama dia, sedang mengikuti kita di atas kapal. Atas kapal? Atas kapal Ustaz. Jadi moga-moga tak tahulah pelayaran ke atau bertugas di atas kapal ke. Yang pasti Tuan Ahmad juga merupakan guru
kepada keluarga, dan juga mungkin berkongsi apa juga ilmu dengan sahabat-sahabat, insya-Allah. Kita singgah jap kepada ruangan tajwid kita, apakah yang telah yang disediakan. Saya nak kongsi tentang huruf lam, iaitu nipiskan huruf lam yang mati ataupun sukun dan huruf lam yang berbaris. Iaitulah pada ayat yang ke, contoh muka surat 60 ni, ayat yang ke 16. Jom kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Maka jangan kita baca tebal. Wa faddalnahum 'alal, tebal kan, 'alal 'alamin, bunyi tebal. Kenapa bunyi tebal tu? Sebab dia nak hampir-hampir nak melipat ataupun gulung lidah dia. Jangan. Satu. Kemudian ayat yang seterusnya, kalau kita perhatikan, iaitulah pada ayat tak nampak saya, ayat yang ke berapa tu, cuba tolong besarkan sikit slide kita tu. Okey, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-22, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqallahu as-samawati wal ard. Okey, satu. Wa khala, terletak huruf lam di tengah-tengah dua huruf isti'la, kha dengan qaf. Jadi jangan bunyi wa khalaqa. Tengok, dia terkesan dengan ketebalan dua huruf kha dengan qaf. Jadi kena hati-hati. Wa khalaqa. Baik, dan juga pada kalimah ayat yang ke-22 juga, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum la yuzlamun, iaitu kalimah yuzla, selepas huruf dha ada huruf lam. Jangan kita terkesan, terpengaruh dengan nak menebalkan huruf dha, lam pun terikut. Jadi wa hum la yuzlamun. Sebab ada qiraat yang lain, kalau tak silap saya, qiraat Warshun, dibaca dengan tauliz lam. Hayya 'alas salah, dia tebal lam bila ada huruf isti'la kan. Contoh ini wa hum la yuzlamun. Itu qiraat lain. Kita Hafsun an Asim, jangan kita tebalkan. Wa hum la yuzlamun. Itu tiga kalimah atau tiga ayat, dua ayat dan tiga perkongsian kita untuk kita hati-hati supaya tak tertukar huruf lam kita, baca dengan tebal, Safas, baca dengan tipis. Wallahu alam, sangat mencuba. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar sebagai guru tajwid kita, terima kasih Ustaznya, dan selamat hari guru dan kita tahu bahawa sebenarnya kita baca dengan baik ini adalah sebagai salah satu syariat. Allah nyatakan pada ayat 18 yang kita baca sebentar tadi, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, mengikut syariat daripada agama itu, daripada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting kita faham tentang syariat ini. Syariat bukan sekadar istilahnya undang-undang, Ustaz ya. Undang-undang. Kalau kita anggap undang-undang, ada yang kata bahawa syariat itu adalah hudud contohnya kan. Hudud adalah sebahagian daripada syariat Islam. Apa lagi kita bercakap tentang solat adalah sebahagian daripada syariat Islam. Apa lagi contohnya menghormati ibu ayah. Betul. Ya, berbuat baik, bercakap elok-elok, ya, memberi ataupun mengikut peraturan di jalan raya, itu adalah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham dalam perspektif yang asal. Kerana bila orang faham salah Ustaz ya, ada yang negara tertentu dikata kita nak mengharamkan istilahnya Islamic law ya, ataupun syariatnya cara disebut itu kan. Tapi sebenarnya bila ada orang faham syariat itu adalah hudud, dan hudud pula dikata pasal potong tangan sahaja, itu adalah kefahaman yang dangkal. Ya, malah sebenarnya dalam al-Quran pun hudud bukan sekadar berkaitan dengan hukum jenayat, tetapi juga merujuk kepada kalau kita jaga harta faraid Ustaz ya, bagi harta mengikut apa yang ditetapkan oleh al-Quran, itu juga adalah hududullah, itu adalah had-had yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada orang kata kita tidak mahu syariat Islam ataupun tidak mahu pelaksanaan syariat Islam, sebenarnya dia juga menolak kepada apa? Menghormati ibu ayah, jangan menipu. Jangan menipu juga adalah syariat Islam. Kita buat baik, kerja elok-elok di tempat kerja, itu juga adalah syariat Islam. Maka mengapa jadi begitu kefahaman syariat yang menyeleweng? Kerana ada orang yang ikut pada hawa nafsu Ustaz. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan ikut pada orang yang mengikut hawa nafsu kerana mereka tidak ada ilmu.
bila mereka tidak ada ilmu, mereka kata bahawa syariat Islam ini kalau pakai tudung ini ataupun menutup aurat ini sebagai tidak bebas, tidak merdeka, menyusahkan. Perkara-perkara tersebut kerana tidak ada ilmu, dan bila tak ada ilmu itu mudah untuk mengikut hawa nafsu yang ada, mengikut akal yang tidak berasaskan ilmu yang benar. Kita nak sambung pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22 untuk kita memahami lebih lagi macam mana kita nak pastikan kita jangan jadi orang yang mendapat hidayah tetapi hancur kerana satu penyakit bagian sebentar tadi, iaitu dengki, dan yang keduanya tidak ada ilmu memahami syariat ini secara menyeluruh. Kita baca ayat 19 hingga ayat 22. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-22. Nanti kita jumpa dalam ayat yang ke-21 tu kalimah yang saya kira jarang kita jumpa, iaitu am hasiballadzi najtarahus sayyiati an naj'alahum. Jadi kita hati-hati dekat situ. Saya pun nak hati-hati juga, takut terpeleok. Betul. Lemang ketupat semua duk. Oh. Gaya. Ustaz. Okey. Jadi ibu-ibu ayah-ayah sekalian, jom kita sambung bacaan kita dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-19 hingga 22 Ustaz ya, menyambung kepada bagaimana kita berada pada syariah ya. Syariat ini adalah suatu peraturan, dan kita ada peraturan-peraturan yang bukan sekadar pada undang-undang jenayah tetapi juga berkaitan dengan cara hidup kita seharian.
Allah menyatakan bagi mereka ya innahum la yu'nu anka minallahi syai'a, iaitu mereka itu ya sesungguhnya mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun daripada azab Allah, dan orang yang zalim itu sebahagiannya menjadi pelindung ke atas sebahagian yang lain, sementara Allah menjadi pelindung orang-orang yang bertakwa. Apa yang berlaku ialah apabila orang-orang di di Mekah itu sebut ustaznya, dia rasakan bahawa mereka ini yang nak melindungi nabi ya, dan mereka nak buat ancaman demi ancaman, tidak mahu menerima syariat yang dibawakan, tapi Allah menyatakan mereka tidak boleh, tidak memberi kesan apa pun ya, la yu'nu anka, iaitu tidak dapat melindungi ataupun mengkayakan kamu, melindungi kamu daripada Allah walaupun sedikit, tetapi Allah lah yang melindungi kepada orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mahu menerima syariat ini, dia sudah degil pada Tuhan kan ya. Jadi kalau dia dah degil pada Tuhan, takkan dia nak tolong kepada orang yang ikut Tuhan ya. Jadi logik itu yang dibawakan pada ayat yang ke-19 agar kita terus membina takwa, jangan kita kisah kepada orang-orang yang zalim, yang tidak mengikut pada peraturan. Kita baca Quran, kita cuba amalkannya, adalah desas-desus, ada orang kata inlah apa sebagainya, it's okay, jalan ya, pasal itulah semangat seorang rasul, sudah tentunya seorang guru juga akan mengambil semangat daripada ayat ini. Pada ayat yang ke-20 Allah kata hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Inilah semua adalah penerangan, hidayah dan juga kasih sayang untuk orang yang nak meyakini. Ya, apa maksudnya? Apabila kita ini pegang pada syariat, ya, kita akan berbeza pendapat tapi jangan sampai berdengki. Kita selalu rasakan bahawa Allah melindungi kita ustaz ya. Cikgu rasakan bahawa Allah lindungi saya kerana mengajak anak-anak ini membaca ataupun anak ini perlukan bantuan. Pada waktu itu, waktu orang lain kata bahawa alah tak yalah nak lebih-lebih pun, bukan naik pangkat pun kan. Saya bukan nak naik pangkat di sisi manusia tetapi nak naik pangkat di sisi Allah. Inilah guru-guru tuan-tuan yang menjadi guru di rumah, di sekolah, di mana sahaja, semangat itu yang kita nak ambil. Dan pendapat ataupun cara pandang ini Allah kata untuk semua manusia ya, semua manusia kena ada sifat ini, petunjuk dan rahmah, dan ini hanya berlaku pada orang yang nak percaya kepada hari akhirat. Cikgu yang percaya hari akhirat dengan cikgu tak percaya hari akhirat, dua perkara berbeza ustaz. Betul. Cikgu percaya pada hari akhirat, saya dapat apa, melentang menegak ke apa ke, saya tak kisah, yang penting saya ajar elok-elok, saya tahu balasan saya di sisi Allah bila sampai di akhirat nanti. Maka itu cara pandangnya. Kalau tidak, dia akan rasakan bahawa kalau saya tak dapat, saya letak jawatan, kemudian saya akan buat perkara-perkara yang mungkin tidak menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Ayat yang ke-21, satu ayat yang perlu kita beri perhatian, bagaimana Allah memberikan motivasi kepada kita agar terus berbuat kebaikan, terutama bagi guru-guru yang terus mendidik ke arah kebaikan. Ayat 21 untuk sama-sama kita baca sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-21. Jom lontarkan suara. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Surah
Sadaqallahul Azim, ayat yang ke-21. Apakah orang yang melakukan kejahatan itu beranggapan bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, iaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka. Itu ayat yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Apa maksud ya? Kita dah tahu dah terjemahannya. Tapi bila Allah menyatakan am hasibal ladzina najtarahus sayyiat, Allah tak cakap amalus sayyiat ataupun kasabus sayyiat. Allah cakap ijtarahus sayyiat. Ijtarahu itu maksudnya daripada perkataan jarah, cedera Ustaz. Jadi apakah mereka yang menyangka mereka yang mencederakan diri dengan keburukan dan dosa. Allah bergambarkan begitu. Orang yang buat dosa, ya, orang yang buat kesilapan ataupun kejahatan, pukul adik tingkatan 1 ke, ataupun lompat pagar ke, tak nak pergi kelas ke, kan. Kalau itu yang berlaku, ataupun kalau kita bercakap tentang di tempat kerja, macam-macamlah orang yang mengumpat cikgu, mengumpat dekat bilik guru. Sebenarnya Allah cakap bahawa ini adalah ijtarahu. Kamu sebenarnya sedang mencederakan kita diri, ya, maksudnya ialah ketika buat dosa je sap satu lagi berdarah-darah, kan. Itu yang digambarkan oleh istilah ijtarahu sebentar tadi. Adakah sama mereka yang buat begini dengan mereka yang beriman dan beramal soleh? Ya, sama tak? Ya, samakah orang yang hidup di dunia ini dengan mereka yang mati? Tak sama. Jadi kalau ada yang kata bahawa alah kita ni buat baik ke tak baik ke, solat ke tak solat ke, tonggang tonggik apa sebagainya, alah sama aje, kan. Ngumpat ke tak ngumpat sama. Yang penting ialah kita hidup. Kan. Sebenarnya tak hidup. Ya, orang yang begitu sebenarnya tidak hidup hatinya, ada penyakit yang Allah nyata kat sini. Sa'ama yahkumun, macam cikgu yang cakap, kan. Tak sama kalau kamu ni buat kerja rumah, homework ni, dengan kamu tak buat kerja rumah. Sama je cikgu. Tak sama, kan. Tak betul kamu punya cara berfikir tu. Itu sa'ama yahkumun, nak menjadi peringatan kepada kita, sehingga kan Fudail Ibn Iyad dalam seorang ulama, ya, dia mengulang ayat-ayat ini pada waktu malam Ustaz. Pada waktu malam dia baca berkali-kali sampai daripada permulaan malam hingga akhir, menurut Imam Qurtubi, pasal nak tahu saya ni orang yang sedang toreh-toreh diri dengan dosa ataupun saya ini orang yang sedang beriman dan beramal soleh. Dan bila kita dah buat amal kebaikan pun, ya, cikgu mengajar, kita cuba nak sebarkan kebaikan pun, Allah ingatkan jaga-jaga hati tu. Takut ada baghyan bainahum. Kita nak mengajar nak itu pasal nak dipuji. Nanti orang pujilah saya sebagai cikgu. Itu juga kita kena jaga betul-betul, kerana kita nakkan balasan bukan daripada manusia, tetapi kita nakkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara petunjuknya Ustaz, ya. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau dikomen ke apa ke, alhamdulillah, saya diberikan respon. Bukannya kalau saya sebagai cikgu contohnya Ustaz, ya, bila dipuji, okey puji lagi, kan, bagi saya hadiah contohnya. Tapi kalau dikutuk ke ditegur ke apa ke, siapa yang kutuk ni, okey, keluar kan, itu tandanya ada baghyan bainahum, ada masalah di dalam hati, dan ini adalah satu sayyiat yang perlu kita hindarkan. Ayat yang ke-22, Allah menyatakan, dan Allah mencipta langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ada tujuan agar setiap jiwa diberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Motivasi kepada kita untuk terus buat kebaikan, kerana manfaatnya adalah untuk kita jua, insya-Allah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita maafkan orang lain dan fokus kepada amal soleh untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Jangan kita sampai mengutuk, marah-marah, habis amalan kita. Yang pertama. Yang kedua, ikuti syariat Islam dan jangan berdebat dengan orang yang jahil. Dan yang ketiga, bijak membezakan di antara perkara baik dan buruk dalam kehidupan agar kita terus mendapat balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat penuh barakah lagi mulia ini dalam majlis Al-Quran ini, ya Allah, kami memohon ke hadratmu agar diampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Agar diampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami,
agar diampuni dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa guru-guru pendidik kami ya Allah, yang mengajar kami ya Allah tanpa erti lelah, tanpa erti putus asa ya Allah, demi ingin melihat berjayanya kami ya Allah, menjadi seorang hamba-Mu ya Allah yang diridai oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Berkatilah mereka ya Allah, kurniakan bahagia buat mereka sekeluarga guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima, mengabulkan doa kita Ustaz ya. Kita terus mendoakan guru-guru sebagai tunjang, sebagai akar, dan ambillah akar itu daripada tauhid yang benar, daripada al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan di sekolah, di rumah, dalam My Quran Time ini, dengan sokongan tuan-tuan dalam tabung gerakan al-Quran. Sama-sama kita gerakkan, dan kita yakin bahawa dengan gerakan al-Quran begini, hasil sumbangan tuan-tuan itu ia menjadi satu tunjang kepada sekolah, kepada rumah, kepada negara yang mulia ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada hari esok Ustaz ya. Ada lagi? Ada lagi insya-Allah. Halaman 501 My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum guru.